Para pendengar yang lain boleh kongsi, boleh share ajak-ajak semula. Okey, clear. Okey, masya-Allah. Okey, maaf sekali lagi terkeluar tadi. Subhanallah. Rabbil yassir wa la tu'assir. Okey, kita sambung semula perkongsian Ustazah tadi tentang ayat yang ke-15. Huwallazi, dialah iaitu Allah Subhanahu wa taala yang ja'ala, telah menjadikan lakumul ard, bagi kamu semua bumi, zalulan, iaitu satu keadaan yang mana bumi ini diceritakan mudah untuk kita tundukkan. Kalau kita baca zalul ini satu maknanya rendah, merendahkan. Allah rendahkan bumi, mudahkan bumi ini untuk kita terokai, untuk kita, maknanya kita berjalan di atas muka bumi ini, masya-Allah. Famshu, kemudian Allah kata maka berjalanlah. Jadi masya-Allah, ni dah cuti akhir tahun ni kan, bawa anak berjalan-jalan kan, jadi masya-Allah, famshu, maka berjalanlah. Tapi subhanallah, dalam kita berjalan ni, tengok balik ayat yang pertama, yang kedua, yang hari tu Ustazah kongsikan. Dalam masa kita berjalan ni, kita lihat ciptaan-ciptaan Allah. Sebab disebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam yang mana tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Allah suruh kita fikir, lihat kejadian-kejadian Allah ni, sebab dengan kita berfikir, dengan melihat kejadian-kejadian Allah ni, dapat meningkatkan kita punya keimanan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah sebut famshu, maka berjalanlah fi manakibiha, di pelusuk bumi. Jadi tak jadi masalah siapa yang suka melancong ke apa kan, masya-Allah, dipersilakan. Memang itu satu perkara yang dianjurkan dalam Islam, untuk kita berjalan di muka bumi ini. Tapi tujuan dia memang kita kena jadikan satu pelancongan atau perjalanan yang kita lalui itu, musafir kita itu, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah perkara yang diperintahkan. Famshu, fa'alul amar, maka perintahkan kepada kita berjalan. Sebab apa Allah suruh kita berjalan? Bila kita berjalan, kita tengok pokok, tengok awan, tengok kejadian-kejadian yang Allah ciptakan. Begitu hebatnya, masya-Allah. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, daripada satu tanah boleh tumbuh berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Pokok durian kat sini, pokok cili kat sini, pokok berbagai-bagai rasa yang berbeza, tapi daripada satu tanah yang sama. Jadi subhanallah, kita pandang dengan penuh rasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu memang diperintahkan. Jadi famshu fi manakibiha. Allah sebut dalam ayat ni, maka berjalanlah di setiap pelusuk tu, jalan semua untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Wa kulu, kemudian Allah kata dah jalan tu makan. Dan makanlah oleh kamu mir rizqih, daripada rezeki Allah. Mir rizqihi, daripada rezeki yang Allah berikan. Menunjukkan rezeki ni daripada siapa? Daripada Allah. Walaupun manusia yang bagi, tapi yang menggerakkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menanam dan sebagainya, yang memberikan rezeki itu keluar tumbuh-tumbuhan, yang pokok sayur, pokok apa yang kita tanam. Allah yang memberikan rezeki tersebut. Kita berusaha, Allah yang memberikan kepada kita rezeki di atas usaha yang kita usahakan. Jadi subhanallah, mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita dikembalikan. Kamu dikembalikan. Jadi masya-Allah, kenapa Allah sebut di sini wakulu mir rizqi, makanlah daripada rezeki yang Allah bagi ni. Kenapa? Supaya kita ni tak sombong. Semua rezeki ni daripada Allah. Bukan sebab kita kadang-kadang satu perasaan yang perlu kita ubah. Kita usaha, kemudian kita berjaya, Allah berikan kekayaan, yang menimbulkan rasa sombong. Bila kita rasa rezeki tu kita yang punya, bila kita rasa rezeki tu sebab kita, kita lah sebab kita. Jadi itu melahirkan rasa sombong dan juga melahirkan rasa kedekut. Bila kita tahu rezeki ni bukan kita punya, rezeki ni daripada Allah, maka dia akan menyebabkan kita tidak akan kedekut. Kita bagi ni bukan kita punya. Apa yang akan menjadi kita punya? Kita punya adalah apa yang kita beri kepada Allah. Itu yang menjadikan bekalan kepada kita nanti di akhirat kelak. Jadi masya-Allah, di sini kita lihat Allah ceritakan dalam ayat yang ke-15 ni, Allah bagi tahu Allah jadikan bumi. Ini juga salah satu kekuasaan Allah. Di awal kan Allah sebut Allah Maha berkuasa, memiliki kerajaan, yang mana bukan saja memiliki kerajaan, bahkan memiliki kuasa. Dan ini juga salah satu daripada tanda kekuasaan Allah, menjadikan bumi kepada kita.
Bumi ni untuk apa? Untuk kita jalan kat atas dia, untuk kita makan rezeki yang ada dalam bumi ni. Kemudian kalau kita lihat di akhir ayat ini, Masya Allah, Allah mengingatkan kepada kita dalam kita berjalan di muka bumi, dalam kita mencari rezeki di muka bumi ini, ingat wa ilaihin nusyur, suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua akan dikembalikan. Bumi ini sementara. Makanlah, berjalanlah di muka bumi ini, tapi suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita sombong, jangan kita berlagak dengan apa yang ada di muka bumi ini, sebab itu semua sementara. Wa ilaihi nusyur, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat ni, masya-Allah, ayat yang digunakan, fi'lul amal yang digunakan di sini kalau untuk mencari rezeki adalah disebut famshu. Berjalanlah. Berjalan maknanya kalau kita nak cari rezeki dalam keadaan kita berjalan, tak perlu nak terkejar-kejar. Sebab apa? Rezeki tu dah Allah tetapkan dah. Dah Allah dah tetapkan kepada kita semua. Semua rezeki dah Allah tetapkan. Kalau kita lihat, subhanallah, ini kita lihat diri kita. Dan kita lihat haiwan-haiwan. Cuba tengok haiwan-haiwan. Allah dah tetapkan rezeki kepada mereka semua. Burung-burung berterbangan, terbang ke satu tempat. Allah gerakkan hati dia untuk pergi ke sana. Tu ada cacing kalau burung, untuk berikan kepada anak-anaknya di sarang. Jadi subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Kita lihat semut-semut kan, tiba-tiba dekat gula dia semut. Itu rezeki, Allah dah gerakkan hati dia untuk pergi kat situ, rezeki untuk dia. Rezeki semua makhluknya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau untuk kita pergi, kalau kita lihat, kita baca dalam ayat yang lain, untuk solat, masya-Allah, dia akan gunakan perkataan fas'au. Jadi maknanya segera. Kalau untuk rezeki, untuk cari rezeki, kita dengan keadaan yang berjalan, maknanya kita tak perlu nak tergesa-gesa. Tapi masya-Allah, dengan solat dia gunakan perkataan kalimah fas'au, maknanya bersegera. Bersegera di sini bukan maksud kita bersegera kelam kabut tu, tetapi masya-Allah, tabarakallah, segera di sini adalah kita tinggalkan segala apa yang sedang kita lakukan dan teruslah bersegera untuk mengerjakan solat. Jadi masya-Allah, kalimah-kalimah yang Allah gunakan untuk menyuruh, memerintahkan kepada kita, masya-Allah, dalam pada mencari rezeki, guna kalimah famshu, berjalanlah kamu cari rezeki. Sebab ni semua rezeki dah Allah tetapkan. Allah dah tetapkan kepada kita semua, masya-Allah, rezeki-rezekinya. Tapi dalam masa yang sama kita kena berusaha. Jangan pula kalau kita kata Allah dah tetapkan rezeki dah, tak apalah, duduk je lah, nanti sekejap lagi rezeki mai. Tak, kita tak macam Maryam, cerita pasal Maryam kan, rezeki tiba-tiba turun daripada langit. Tak. Zaman sekarang tak ada macam tu. Nak makan nasi pun kita pergi dapur, masak dulu, lepas tu kena ambil pinggan, kena buh dalam pinggan, kena buh kat mulut. Subhanallah. Jadi kena ada usaha. Jadi masya-Allah, perkataan-perkataan kalau kita lihat digunakan dalam Al-Quran begitu hebat sekali, masya-Allah. Nak menunjukkan kepada kita cari rezeki keadaan dia begini. Kalau solat kita kena cepat-cepat, kena tinggalkan apa yang sedang kita lakukan, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hanita. Okey, jadi masya-Allah, kita sambung lagi kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-16. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Kat sini masya-Allah. Aamintum, adakah patut kamu rasa aman? Okey, kalau kita baca kan, amintum ni daripada perkataan amnun. Amnun iaitu maksud aman lah. Dia ada beza ya. Amantum, amintum. Sama tak maknanya? Kalau di baris atas, amantum, maksudnya kamu beriman lah. Kalau amintum, kamu tenang. Amin, tenang. Aman, beriman. Jadi masya-Allah, kita bahasa Malaysia guna aman. Rasa aman je, rasa amin, rasa tenang. Okey, jadi amantum tu kamu beriman, amintum kamu tenang. Jadi masya-Allah, apa kaitan kalau kita lihat kan, iman dia bagi perkataan yang sama juga. Apa kaitan iman dengan aman? Kalau kita lihat kan, masya-Allah, siapa yang beriman maka Allah akan berikan dia aman. Apa dia maksud dia? Siapa yang beriman maka Allah akan berikan dia ketenangan. Masya-Allah, satu rasa yang Allah berikan, subhanallah, tenang. Saya nak tanyalah dengan pendengar semua kan, macam mana rasa tenang? Boleh tak explain? Susah kita nak explain, kita nak terangkan kepada orang bagaimana rasa tenang, bukan mudah. Jadi subhanallah, satu rasa yang Allah berikan kepada mereka yang beriman.
yang mengimani Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau siapa yang sekarang ni rasa tak tenang, ada something wrong lah dengan dia punya keimanan. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah, hadirkanlah kepada ku rasa ketenangan ni, masya-Allah. Jadi masya-Allah, iman ni bukan kita mengucap kalimah syahadah aja, tidak, tapi kita kena taat. Jadi masya-Allah, ada juga disebut dalam satu ayat di mana allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Yang mana bermaksud orang-orang yang beriman walam dan tidak juga yalbisu, memakai ataupun tidak mencampurkan imanahum, iman mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Kezaliman di sini bermaksud kesyirikan lah. Ulaika lahum, mereka itulah milik mereka keamanan, jadi masya-Allah, orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, maka Allah akan berikan dia aman. Allah akan berikan kepada mereka keamanan. Wahum muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Jadi subhanallah, iman dia tidak boleh mensyirikkan Allah, maka Allah akan hadirkan dia aman. Hari ini aman, iman. Ada nama iman ke kat sini, ada nama aman ke. Jadi masya-Allah disebut beberapa kali. Jadi masya-Allah, moga Allah berikan keamanan kepada mereka yang punya nama aman, ataupun iman, menambahkan lagi keimanan. Jadi masya-Allah, kalau kita lihat manusia ni, kita lihat masya-Allah kisah Siti Hajar, bagaimana Allah berikan kepada dia rasa aman, sebab dia beriman kepada Allah. Dia rasa tenang. Dalam saat dia diuji, ditinggalkan seorang diri di padang pasir. Kalau kita lihat kan, zaman sekarang kena tinggal suami outstation pun dah tak senang duduk dah. Jadi subhanallah, kita nak kena hadirkan rasa tenang dalam diri kita. Kita kena beriman kepada Allah. Kena meyakini Allah yang memelihara kita. Walaupun kita ni tak ada siapa yang jaga, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ahmad Saleh. Jadi masya-Allah, kita ni masya-Allah, kalau kita sedar, kita rasa diri kita tak tenang, mana ada masalah pada kita punya keimanan kepada Allah, kita punya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Bila kita diuji, ya Allah, hadirkan rasa ketenangan ni, sebab kita masih tidak menerima ujian yang sedang diuji ni. Kita kena yakin siapa yang mengeluarkan kita daripada ujian, siapa yang memberi, dan pasti yang memberi itu yang mengeluarkan kita daripada ujian tersebut. Jadi masya-Allah, Amintum. Di sini persoalan, adakah patut kamu ni rasa aman? Man, siapa? Fis sama, iaitu Allah SWT yang di atas langit ni, masya-Allah. An yakhsifa, iaitu bahawa yakhsifa akan menterbalikkan, ataupun di sini menterbenamkan, bikumul ard, dengan kamu semua ni, ard, ke dalam bumi. Fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba hiya ni kembali kepada bumi. Tamur ini ketika saat dia bergegar. Jadi masya-Allah, bergoncang. Apa persoalan di sini? Masya-Allah, Allah timbulkan ayat persoalan. Jadi subhanallah. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena menyoal. Soal baru kita fikir. Jadi masya-Allah, di sini Allah timbulkan persoalan. Adakah kamu ni akan rasa aman, tenang, bahawa kalau kita lihat di langit ni tidak ada yang boleh menelan ketika bumi ini bergoncang. Masya-Allah, di bumi ini, maknanya bila bergoncang ni, masya-Allah, yang tertelan semua yang terkandung di bumi ini. Maksud di sini, masya-Allah, di sini Allah nak mengingatkan kepada kita. Kalau kita baca ayat sebelum ni, Allah ceritakan tentang azab api neraka, yang mana kita maknanya keadaan yang selepas kematian. Yang ini ceritakan tentang azab, maknanya peringatan yang Allah berikan sebelum ni, yang kita boleh dengar cerita tentang kaum-kaum sebelum ini, yang mana kalau bumi ini bergoncang, apa yang akan berlaku? Segala apa akan ditelan. Kita lihat kalau gempa bumi kan, kita lihat di kawasan-kawasan yang gempa bumi, manusia ni semua akan tenggelam, semua hancur berderai dah semua. Subhanallah, apa yang Allah nak jelaskan kepada kita? Kita semua ni masya-Allah, ni di sini Allah nak memberi persoalan untuk orang-orang yang kufur ni. Masya-Allah, manusia ni boleh kufur kepada Allah Subhanahu Taala walaupun tahu ni bumi ni kalau bergoncang hancur, dia pun akan hancur. Jadi subhanallah, satu makna yang perkataan di sini digunakan, masya-Allah, digunakan perkataan yakhsifa, iaitu Allah kata benamkan. Kalau kita lihat dalam surah yang lain, surah Qasas ayat 81,
diceritakan tentang Qarun. Allah terbenamkan Qarun ni terbenamkan dengan rumahnya, yang mana ayatnya berbunyi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Iaitu maka kami benamkan, fa khasafna, benamkan Qarun ni bersama dengan rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu fi'atin, tak ada satu kumpulan pun, golongan pun yang mampu untuk membantu. Kalau Allah dah kata sesuatu itu terbenam, maka tak ada siapa pun yang boleh bantu. Dan wa makana yang surunahu min dunillah, selain daripada Allah tak boleh bantu. Wa makana minal muntasirin, dan sesungguhnya mereka ini tidak manusia yang tidak dapat, golongan yang tidak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi masya-Allah, orang-orang yang kufur ni, kita lihat amin tu, kamu ni boleh rasa aman lagi walaupun dah tahu bahawasanya Allah ni boleh hancurkan. Jadi boleh hancurkan dengan terbenamkan harta benda kamu, dengan segala apa benda yang ada di muka bumi ni, Allah boleh masuk terbenamkan ke dalam bumi. Boleh lagi rasa aman. Kalau kita lihat zaman sekarang ni, zaman sekarang dalam keadaan melakukan dosa, boleh lagi rasa aman? Ni Allah timbulkan persoalan. Boleh lagi kamu rasa aman? Kamu buat dosa padahal kamu sedar bahawa ada yang memerhati. Kamu sedar ada pencipta yang mampu untuk menenggelamkan kamu ke dalam muka bumi. Nak lahirkan kepada kita rasa takut. Nak supaya kita ada cerita pasal neraka, tu pun lagi tak ada lagi yang tak rasa takut. Ni keadaan muka bumi yang memang pernah berlaku sebelum ni bagaimana, dan juga sekarang kita boleh lihat keadaan musibah-musibah yang Allah uji kan, dalam keadaan yang banjir, keadaan gempa bumi, keadaan yang mana melibatkan bumi ini, yang menunjukkan Allah boleh hancurkan manusia itu sekelip mata. Masya Allah, kita boleh lihat di Aceh dulu kan bagaimana keadaan air tu gitu, hampir hancur semua manusia. Tapi boleh lagi kamu rasa aman buat dosa. Macam itulah nak katanya. Allah nak bagi ingatkan kepada kita ni tak rasa takut dengan Allah ni. Allah nak lahirkan kepada kita semua rasa takut. Sebabnya kan kita dah tahu antara fadilat surah Al-Mulk adalah menjauhkan kita daripada azab kubur. Apa sebab jauh kita daripada azab kubur? Sebab kita takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah yang berkuasa, yang mana ada azab yang diberi pada mereka yang kufur, dan juga azab di dunia ini juga ada yang diberikan direct juga di dunia ini, menunjukkan begitu hebatnya Allah SWT. Tapi ada juga manusia yang rasa aman je buat dosa. Jadi Masya Allah, ini yang perkara persoalan ini timbul untuk ingatkan kepada kita. Rasa aman lagi buat dosa. Jadi astagfirullahalazim, itu manusia-manusia yang merasa tidak takut dah kepada Allah. Satu perasaan yang mana kalau kita lihat zaman sekarang, manusia ramai yang dah makin kurang, makin tidak takutnya kepada Allah SWT. Jadi subhanallah, Allah timbulkan persoalan ni kepada kita supaya sedar. Bumi ni kalau Allah goncang sekejap, hancur je semua. Habis semua harta yang kita cari, apa yang kita miliki di dunia ni akan habis semua. Jadi subhanallah, kita lihat kan Masya Allah, dosa besar ni ada dua. Satu yang zahir, satu yang batin. Kalau kita lihat, kalau zahir ni kita nampaklah yang menyembah selain daripada Allah, berhala dan sebagainya. Ni dalam diri ni, yang batin ni, ini yang kena hati-hati. Mensyirikkan Allah SWT. Mereka buat dosa, lepas tu rasa aman dengan dosa, tak rasa bersalah dengan dosa yang dilakukan. Jadi subhanallah, ayat ini ayat sindiran Allah kepada kita, sindir kepada kita. Tak, kamu ni masih lagi still rasa aman ke? Walaupun kamu buat dosa, tahu Allah boleh waktu tu juga bagi azab kat dunia ni, tapi Allah tak bagi. Zaman sekarang kita lihat kan manusia betapa sombongnya manusia kepada Allah SWT. Tak apa, kubur masing-masing. Boleh kata macam tu lagi. Sampai kata tak apa, buat dosa, nantilah mati belum lagi, muda lagi dan sebagainya. Ayat tu seakan-akan menunjukkan dia tidak rasa takut dengan Allah. Subhanallah, ni Allah nak melahirkan, ayat ini nak melahirkan kepada kita rasa takut kepada Allah. Sebab berceritakan cerita pasal azab neraka pun kita tak takut. Ceritakan pula tentang azab dunia, Allah bagi balasannya dekat dunia pun, tu pun manusia masih lagi tak takut. Sambung lagi ayat seterusnya. Amintum. Perkataan yang sama juga ditanya. Amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Kata, atau patutkah kamu rasa aman? Allah tanya lagi. Tadi Allah tanya, adakah kamu patut rasa aman? Bila Allah ni goncang bumi semua, hancur semua, tenggelam kat dalam bumi.
pun kamu rasa tak takut. Ni Allah cakap lagi, kekuasaan yang mampu lagi apa? Adakah patut kamu rasa aman, rasa selamat? Man fis sama, iaitu siapa? Itu Allah yang berada di atas langit. Ayyursila, iaitu bahawa dialah yang menghantarkan alaikum, ke atas kamu semua, hasiba. Kat sini sebut angin ribut. Angin ni ada daripada atas. Kalau kita lihat kan, balasan yang Allah berikan di muka bumi ni ada dua bahagian. Satu daripada bawah, itu bumi itu terbenamkan, menenggelamkan apa saja yang ada di atas bumi, ataupun yang ada daripada atas. Iaitu kalau kita lihat angin, ribut, itu daripada atas. Jadi menunjukkan apa kat sini? Menunjukkan bahawa Allah ni maha berkuasa. Kita nak lari dah tak lari mana-mana dah. Dalam bumi boleh Allah terbelahkan, boleh hancurkan, masukkan semua manusia, benda yang kita cari dan sebagainya. Dan juga daripada atas pun Allah beri balasan juga, maknanya berikan angin, ribut dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Begitu hebatnya Allah SWT. Kuasa Allah tu begitu hebat. Bila kita baca ayat ni, patut kita rasa, ya Allah, subhanallah, takutnya kan, Masya Allah. Begitu hebatnya Allah SWT. Yang mana sama balik, Allah berikan hasib, iaitu angin ribut. Daripada atas ni sama ada angin, daripada hujan, ataupun kalau kita lihat, kalau kita baca cerita tentang tentera bergajah, Allah hadirkan daripada langit tu batu-batu, burung-burung menghantar batu daripada neraka. Jadi subhanallah, kuasa Allah ni di sekeliling kita. Kita ni tak boleh lari sebenarnya. Kamu buat dosa daripada atas, daripada bawah, Allah boleh beri kebalasan. Jadi subhanallah, selagi Allah berikan kehidupan, selagi Allah berikan kita peluang, berubahlah. Jangan kita sombong dengan Allah SWT. Hadirkanlah rasa takut dalam diri. Jadi subhanallah, kalau kita baca kisah-kisah terdahulu, bagaimana umat-umat terdahulu yang diceritakan, yang mana kesan dia sampai sekarang. Boleh kita lihat, kalau kita lihat kaum Thamud, bagaimana yang mana ada datangnya suara. Kalau suara daripada atas, orang datang menghancurkan mereka. Juga kalau kita lihat kaum Ad, yang mana angin yang kuat menyedut mereka daripada atas. Jadi subhanallah, tak boleh nak lari mana dah. Kalau Allah datangkan balasan, kita dah tak boleh lari mana dah. Daripada bawah ke daripada atas, kita tak boleh lari mana. Kita ni milik Allah. Kita duduk di bumi yang Allah ciptakan, tapi kita ni sombong. Allahu Akbar. Sombong kita dengan Allah SWT. Tak takut kita kepada Allah SWT. Sambung balik ayat tadi. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka nanti kamu akan mengetahui bagaimana peringatanku. Begitu hebatnya peringatan Allah beri kepada kita, disebabkan kekufuran kita, kesyirikan kita, manusia itu kepada Allah SWT. Sombongnya kita kepada Allah SWT. Jadi Masya Allah, dua ayat ini menggambarkan kepada kita, ni muka bumi ni. Tadi diceritakan Allah bagi muka bumi ni, kita jalanlah, kita makanlah apa benda yang ada di muka bumi. Tapi di akhir ayat tu Allah explain kat kita, jelas kat kita, wa ilaihi nusyur. Tapi dalam pada kita menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan, dalam kita berseronok dengan nikmat dunia ni, jangan lupa suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah SWT. Jadi subhanallah, tadi cerita pasal dunia, bumi yang Allah berikan ni, Masya Allah. Tapi dalam kita duduk dekat bumi ni, Masya Allah, manusia-manusia yang kufur kepada Allah, sombong dengan Allah ni, Allah ceritakan kepada kita, Allah yang memiliki bumi ni, dan Allah boleh berikan balasan kepada mereka yang kufur kepada Allah SWT ini, daripada bawah, daripada bumi, daripada langit. Jadi tidak ada siapa yang mampu untuk melarikan diri. Tak ada siapa lagi dapat lari kalau Allah turunkan balasan kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi subhanallah, ayat ini benar-benar memberi peringatan kepada kita sebenarnya. Pada kita saat ni masih lagi alhamdulillah negara kita aman, tapi dalam masa sama kita lihat manusia sekarang ini kan, lisan ni, keraan ni, kekufuran ni, maknanya mereka melakukan kemaksiatan tanpa rasa takut kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Kita lihat keruntuhan akhlak zaman sekarang, dengan masalah-masalah sosial yang berlaku zaman sekarang, manusia dah hilang rasa takut kepada Allah SWT. Jadi bila baca ayat ni, baca dengan, ya Allah, Allah bagi kita rasa aman lagi sekarang ni, rasa tenang lagi kat negara kita, sebab Allah bagi peluang lagi. Baiknya Allah SWT kepada kita. Allah bagi peluang untuk kita bertaubat. Allah bagi peluang untuk kita berubah. Allah bagi peluang kepada kita untuk kembali ke jalan Allah SWT. Janganlah sombong. Jangan sampai saat di mana Allah turunkan azabnya, balasannya di muka bumi, siapa pun dah tak boleh lari. Na'udzubillah min zalik. Jadi subhanallah, bila baca ayat ni, memang menyentap jiwa kita semua sebenarnya.
Patutnya rasa takut dalam diri. Ya Allah, ini baru balasan dunia yang boleh hancurkan kita semua. Lalu kita dah baca sebelum ni balasan azab neraka yang mana lebih teruk lagi keadaan yang kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi subhanallah, hadirkanlah rasa takut dalam diri. Ceritakanlah cerita pasal benda ni pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Ni cuti sekolah ni kan, Masya Allah. Bila cucu-cucu balik, anak-anak kita balik, ni sama-sama kongsi ayat ni. Baca ayat ni, lihatlah ni. Azab, balasan Allah berikan. Bukan saja di akhirat nanti, di dunia pun Allah boleh bagi. Tapi sekarang ni, kamu buat maksiat, kamu buat dosa, Allah tak turunkan lagi. Sebab Allah bagi peluang kat kita. Allah bagi kita peluang untuk berubah. Allah bagi kita masa untuk kita memperbaiki diri kita. Masya Allah, maha baiknya Allah. Al-Ghafur, maha pengampunnya Allah. Terus menerus membuka pengampunannya kepada kita semua untuk kembali ke jalan Allah. Jadi Masya Allah, bila baca ni, rasakanlah rasa takut kepada Allah SWT. Sambung lagi ayat yang terakhir lagi Ustazah akan kongsi kepada hari ini. Ayat yang ke-18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan pastilah كَذَّبَ telah mendustakan الَّذِينَ orang-orang min qablihim, orang-orang yang sebelum, daripada sebelum mereka. Fakaifa, dan maka bagaimana kana nakir, iaitu adalah kemungkaranku dengan perbuatan mereka. Maksud di sini ayat yang ke-18 ni, dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Kita lihat macam tadi Ustaz ceritakan tentang kaum-kaum sebelum ni. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi kita lihat. Dan disebabkan pendustaan mereka kepada para rasul ini, maka mereka telah dibinasakan. Betapa hebatnya. Lihat fakaifa, bagaimana kita boleh lihat bagaimana hebatnya. Kita fikir, ya Allah, bagaimana hebatnya Allah SWT memberikan balasan di atas kemungkaran yang mereka lakukan. Ini disebabkan kemurkaan Allah kepada mereka. Begitu marahnya Allah kepada mereka. Kalau kita lihat kan, kesan-kesan daripada apa yang Allah berikan balasan kepada kaum-kaum sebelum ni, boleh ada kita lihat sampai sekarang. Kaum Samud, kaum Ad, kan kita boleh lihat kesan-kesan dia sampai ke sekarang. Kenapa kesan tu masih ada? Untuk beri peringatan pada kita. Jadi subhanallah, kita ni, ya Allah, terlalu leka dengan nikmat. Allah cerita kepada kita, Allah jadikan langit, jadikan bumi. Pergi jalanlah kat bumi, makanlah apa yang ada di bumi. Tapi jangan lupa, sebab tu di ayat yang kedua disebut allazi khalaqal mauta wal haya. Allah nak ingatkan kepada kita maut dulu sebelum hidup, mati dulu sebelum hidup. Sebab apa? Hidup bumi ni, hidup ni kita akan tinggal. Tapi bukan maksud kita bila kita kata orang nak mati, duduk atas tikar sejadah aja lah. Tak, maksudnya kita jalanlah kat muka bumi ni. Kita carilah, makanlah apa yang ada di muka bumi yang Allah berikan kepada kita rezeki. Berusahalah. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita lupa al-maut. Itulah tempat yang mana kita akan dikembalikan, yang mana kekal selama-lamanya, yang mana diceritakan tentang azab neraka. Kita kena baca juga cerita tentang syurga, supaya memberikan kita semangat, memberikan kita rasa untuk berusaha menggapai kejayaan yang kekal selama-lamanya di akhirat kelak. Jadi Masya Allah, surah Al-Mulk ni sepatutnya bila kita baca, kita nangis. Ya Allah, takutnya ya Allah azabmu, ya Allah takutnya ya Allah balasan yang telah kau berikan kepada kaum-kaum sebelum ini, ya Allah. Janganlah kau timpakan pada kami pada masa sekarang ni, ya Allah. Kalau kita lihat manusia sekarang ni ramai yang kufur padamu, ya Allah. Manusia sekarang ni ramai yang sombong padamu, ya Allah. Manusia sekarang ni ramai dah tidak ada rasa takut lagi kepadamu, ya Allah. Janganlah kau turunkan balasan sekarang ni. Berikanlah kami semua hidayah, Allah yahdina jami'an. Berikanlah kami semua hidayah, ya Allah. Sebab apa? Masya Allah, dalam kita menikmati kehidupan dunia ni, dalam kita melayari hidup ni, Masya Allah, sentiasa ingat kematian. Dan inilah dia, Masya Allah, balasan-balasan yang Allah telah ceritakan kepada kita dalam surah Al-Mulk, yang mana antara tujuan besarnya adalah untuk melahirkan rasa takut. Di ayat yang ke-12, manusia yang takut kepada Allah SWT ini, Masya Allah, Allah akan berikan ganjaran besar, iaitu syurga. Jadi Masya Allah, bila baca ni, ya Allah, cerita pada anak-anak kita ni lah dia orang yang kufur, Allah bagi balasan bukan saja di akhirat nanti, tapi di dunia pun ada juga yang Allah dah beri direct kepada mereka disebabkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, subhanallah,
apa rasa bila dengar sekarang ni? Jadi itu rasa tu yang Ustazah nak semua rasai. Semua Ustazah nak kita bila baca selepas surah Al-Mulk ni, ya Allah, ni persoalan pula Allah timbul dalam ayat yang ke-16 dan ke-17 ni. Kalau kita lihat, persoalan-persoalan Allah timbulkan kepada kita supaya kita fikir. Ya Allah, dulu Allah turunkan kita baca cerita pasal bagaimana petentera bergajah yang hebatnya. Gajah besar-besar itu kelihatan pada pandangan mata manusia lah, hebatnya dah bawa gajah langgar habis semua mati. Tapi Allah boleh hadirkan burung ababil, burung yang kecil boleh membunuh gajah yang besar dengan batu yang hadir daripada neraka. Jadi subhanallah, kuasa Allah begitu hebat. Ini balik pada ayat yang pertama. Inilah dia, Allah memiliki segala kerajaan. Kerajaan bumi, kerajaan akhirat, kerajaan yang kita tak tahu, tak nampak. Itu kerajaan yang kita punya mata terhijab tak nampak. Kerajaan jin. Jadi subhanallah, semua Allah, milik Allah. Jadi bila milik Allah, bukan saja milik, tetapi Allah berkuasa di atas kerajaan tersebut. Allah nak hancurkan bumi. Bila-bila masa je Allah nak hancur. Allah berikan ada azab neraka. Dan di sanalah mereka yang mana kufur kepada Allah, mereka kekal di sana selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita semua tak termasuk dalam golongan yang dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi Masya Allah, inilah dia. Ayat, berapa ayat tadi? 18 ayat. Berceritakan tentang surah Al-Mulk. Selepas ini Ustazah mengajak diri Ustazah dan kita semua, bila baca tu fahamilah, bila baca tu rasailah. Begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasailah, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hidup kita ni ada 3 rasa yang perlu hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita sebagai hamba, kita perlu hadirkan 3 rasa ni. Jiwa kita perlu rasai. Kalau tak ada, kita kena cari. Iaitu pertama sekali rasa al-hub, rasa sayang kepada Allah SWT. Perlu ada rasa sayang kepada Allah SWT. Walaupun Allah uji kita. Kalau lihat kenapa Allah uji, tadi dalam surah Al-Mulk sebut al-hayat liyabluwakum. Memang hidup ni untuk diuji. Sebab kita berusaha untuk mencari ganjaran itu, balasan yang besar di akhirat nanti. Tapi bila diuji manusia yang beriman kepada Allah, mereka menerima baca ayat ni, mereka kata, tak apa, dunia ni memang untuk diuji. Sebab dengan ujian inilah mendekatkan aku kepada ilahi. Dengan ujian inilah menjadi asbab dosa-dosaku dia ampunkan. Dengan ujian ini menjadikan aku orang yang sabar. Masya Allah. Jadi subhanallah, al-hubb. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian hanya padamu ya Allah. Hadirkan rasa cinta, rasa sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari bila kita celik je mata, pagi tadi bangun je, Masya Allah, alhamdulillah hidup lagi. Maknanya Allah masih lagi bagi peluang pada kita. Bagi peluang pada kita untuk memperbaiki diri. Kedua, rasa yang perlu ada sebagai hamba Allah SWT. Makhluk yang begitu kerdil, kita manusia yang begitu kerdil, tak ada apa milik kita. Jadi yang kedua, rasa yang perlu ada adalah rasa takut. Ni surah Al-Mulk ni patutnya kita baca, kita ada rasa takut. Tapi kita baca je kan, sebelum kita baca je, nak penting habis. Jadi selepas baca, perlu hadirkan, ya Allah, banyak dosa yang aku buat sebelum ni, ya Allah. Ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Ampunkan dosa jiran-jiranku. Nampak orang buat kemaksiatan, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Jangan disebabkan kemungkaran, kekufuran yang mereka lakukan. Kau beri balasan kepada kami semua. Hatta yang diri kami yang cuba untuk memperbaiki diri pun terkena sama. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita doa, ya Allah, berikan hidayah juga kepada mereka yang melakukan dosa-dosa yang dilarang olehmu, ya Allah. Seterusnya rasa yang ketiga yang perlu ada sebagai hamba Allah SWT, iaitu rasa ar-raja, rasa pengharapan. Bila kita dengar cerita pasal azab-azab Allah ini, apa yang kita ada rasa? Rasa berharap. Ya Allah, mengharapkan, ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, daripada tergolong dalam golongan yang kufur, yang kau campakkan ke dalam neraka yang begitu gerun sekali. Yang mana neraka itu adalah tempat yang mana tak ada lagi racan nak patah balik. Tak ada lagi peluang untuk kita nak baiki diri. Tak ada lagi peluang untuk kita menambahkan lagi amal ibadah kita. Tak ada dah. Habis, itu full stop. Sebab tu ditanya oleh penjaga neraka kepada orang kufur tu supaya nak menyindir mereka. Dah cakap kamu mengaku pun tak boleh patah balik. Tapi kalau di dunia ini sama juga.
Selagi diberikan hidup, selagi diberikan peluang, maka ambillah peluang tu, rebutlah, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Boleh Allah berikan balasan di dunia ni, boleh Allah hancurkan bumi ni, Allah hadirkan balasan daripada dalam bumi, daripada atas pun boleh. Boleh tersepit kita di tengah-tengah, tak boleh lari dah mana-mana. Bumi ini milik Allah. Jadi dalam pada Allah menceritakan kenikmatannya, ciptaan-ciptaan yang begitu hebat, yang kita lihat, hebatnya, seronoknya jalan kat muka bumi ni, macam-macam ada. Kita pergi jalan, melancong, tengok cantiknya dan sebagainya. Bila pandang tu, ya Allah, begitu hebatnya Allah SWT. Allah berikan kepada kita keindahan dunia ini, rezeki di dunia ini kepada kita. Pandanglah dengan melihat hebatnya Allah SWT. Pandanglah, ya Allah, Kau bagilah kami dapat merasai. Janganlah jadikan kenikmatan yang ada di muka bumi ini menyebabkan kita kufur padamu, ya Allah. Kena minta ar-raja, minta dengan Allah, ya Allah, jadikan apa jua nikmat yang Kau berikan kepada kami ni, ya Allah, menjadi asbab untuk kami lebih berasa beriman kepadamu, lebih rasa dekat kepadamu, ya Allah. Sebab antara maksud taqwa adalah melakukan perkara yang mendekatkan kita kepada Allah SWT dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi Masya Allah, peringatan untuk diri Ustazah dan kita semua, kehidupan hari ini Masya Allah jadikan lebih baik daripada sebelumnya. Masya Allah, Allah Al-Latif, maha halusnya Masya Allah mengatur hidup kita. Ustazah pasti di antara para pendengar mungkin saat ini ada yang diuji dengan pelbagai ujian, dengan pelbagai rintangan. Ketahuilah, Allah berikan kepada kita dalam hidup ni memang untuk diuji. Hidup al-hayah memang liyabluwakum, untuk diuji. Dan jadikanlah satu ujian itu salah satu jalan untuk kita lebih dekat dengan Allah SWT. Kalau orang tanya Ustazah, kalau sebelum ni mungkin Ustazah tak pernah sebut, tapi Ustazah bekas pesakit kanser tahun 2002 dulu. Dah lama dah, Alhamdulillah. Sebenarnya Masya Allah, bila orang diuji, Ustazah tak kata kamu diuji, Ustazah kata kamu diberi nikmat. Sebenarnya kamu semua diberi satu kenikmatan besar, iaitu mendekatkan kita kembali kepada Allah SWT. Jadi Masya Allah, bila diuji itu Alhamdulillah patutnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, aku sebelum ni lalai dengan nikmat dunia. Kalau terlihat manusia bila diberi nikmat ni, manusia ni lalai, dia lupa, dia leka. Kita tanya diri kita, berapa banyak kita ingat Allah dalam satu hari, berapa banyak kali kita ingat Allah. Saat kita diuji, tak payah lari jauh lah. Dengar kita sibuk-sibuk pagi-pagi ni sambil dengar ceramah Ustazah kan, duduk lipat kain, duduk basuh kain, duduk sana sini. Nasib baik dengar ceramah Ustazah, tak apa, mesti ingat Allah lah. Tapi ni kalau kita tak dengar ceramah, kita duduk sibuk dengan kerja-kerja yang tak habis, kerja-kerja dunia ni kan, Masya Allah. Tiba-tiba kita tersadung meja. Apa kita rasa? Sakit. Kita berhenti jauh. Ya Allah, sakitnya jari ni. Kita ingat siapa? Ingat Allah. Tadi punyalah kalut ke sana kemari kan, nak pergi kemas baju, lipat baju, basuh baju. Ni pagi-pagi mak-mak ni kan, yang ayah pula nak pergi kerja apa semua, sibuk. Semua sibuk ni nak start kereta ni, kalau kabut ni dah terlambat dah. Tak ingat Allah tadi, tak baca bismillah pun. Tapi perasan tak, bila kita start engine tu cik-cik, 2 kali kita tak start, kita pun start lah baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita teringat Allah. Tadi tak ingat, kita duk ingat sebab kita lah kita boleh berjalan, sebab kita lah kereta tu boleh start. Hakikat ni semua perjalanan hidup kita ni diizinkan oleh Allah SWT. Hatta kita nak start kereta pun, kalau kita dah betul semua, dah betul check semua, tapi kalau Allah tak izinkan kereta tu bergerak, tak bergerak. Kita kadang-kadang fikir sebab kita. Itu yang kita kena ubah, mindset kita. Semua Allah yang aturkan. Ini Ustazah nak cakap ni pun, Allah yang aturkan, Allah yang izinkan. Boleh berkata apa-apa jugalah perkongsian hari ini, semua dengan izin Allah SWT. Jadi Masya Allah, Subhanallah, lepas ni sama-samalah kita muhasabah diri kita semua. Kita sedar diri kita hamba yang kerdil, yang tak ada apa-apa. Semua ini milik Allah. Kalau lagu Rabbani, mana milik kita, tak ada milik kita, semua milik Allah. Kan? Jadi Masya Allah, tak ada satu pun milik kita. Harta benda ke, anak-anak ke, suami ke, keluarga ke, apa yang ada yang kita simpan selama ni, semua akan kita tinggalkan. Jadi Masya Allah, jadi inilah dia
peringatan yang Allah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Mulk untuk menghadirkan pada jiwa-jiwa yang membacanya, yang mana kalau kita bersahabat dengan surah ni, Masya Allah, kita akan tahu surah ini sedang menyampaikan kepada kita peringatan-peringatan agar kita menjadi benteng kepada kita supaya tidak terlepas terlanjur untuk melakukan kemaksiatan ataupun kesilapan ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi itulah dia vokasi hari ini. Moga-moga memberi manfaat kepada semua para pendengar, juga terutama kepada ustazah, yang mana kita semua manusia yang sering melakukan dosa. Kullu ibnu Adam khati' wa khairu khatin at-tawwabin. Semua kita buat dosa, dan sebab mereka yang sentiasa bertaubat, mohon keampunan kepada Allah SWT, dan kita sentiasalah beristighfar, minta ampun. Moga-moga kita tak tergolong dalam golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi untuk pengakhirannya, ustazah nak kita mohon maaf lah kalau ada salah silap, dan jadi mohon maaf juga tadi tengah-tengah kongsi tiba-tiba terkeluar, tak tahulah, setiap kali buat dia tengah-tengah buat tu mesti dia terkeluar. Jadi minta maaf banyak-banyak. Jadi yang baik tu daripada Allah SWT, yang kurang, yang lemah itu datang daripada kelemahan ustazah sendiri. Ustazah sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudi mendengar.